Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk hadir ke rumahnya. Bukan itu saja, kita hadir juga ke rumahnya dalam keadaan kita diberi pilihan oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini merupakan majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana majlis inilah majlis yang dicari-cari oleh para malaikat alaihi salatu wassalam, dan di majlis inilah kita akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan ketenangan, diberikan rahmat kepada kita yang duduk dalam majlis ilmu ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi di awal mukadimah kuliah ini memberi peringatan kepada kita betapa kehidupan kita ini adalah masanya adalah sangat kritikal. Mungkin dalam kehidupan kita bimbang esok kita nak makan apa. Kita bimbang anak kita nanti besar nak jadi apa. Kita bimbang kalau kita tak bekerja sungguh-sungguh, tak menabung, tak menyimpan, kita tak boleh nak membeli rumah contoh. Bahkan tak boleh nak menunaikan fardu haji. Sekarang ni musim-musim haji. Ramai yang menunggu surat tawaran haji. Mudah-mudahan tuan-puan dipilih sebagai tetamu Allah. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kehidupan kita hari ini penuh dengan perancangan, penuh dengan plan, supaya kita ini berjaya di dunia, dan kita juga mengharapkan kita ini berjaya di akhirat. Dalam ayat surah Al-Hajj tadi, Allah mengingatkan kepada kita bahawa pentingnya hari ini untuk kita membuat persiapan. Persiapan bukan sekadar untuk hidup di dunia ini, tapi persiapan bagaimana kita nak hidup di alam baqa' kelak, di alam yang kekal abadi. Adakah persiapan yang kita buat hari ini sudah memadai untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup di alam yang kekal abadi nanti? InsyaAllah pada malam ini kita meneruskan perbincangan kita
mengenai 7 langkah bagaimana kita nak tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, membersihkan rohani kita. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita suka duduk dalam majlis ilmu. Kita dapat mendengar ustaz kita, tuan-tuan guru kita mengajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rasa haibah, rasa keagungan Allah dalam hati kita. Orang yang berilmu bila mana dia duduk dalam majlis ilmu, orang yang hatinya penuh dengan tawaduk, rendah diri, maka bila mana dia mendengar ilmu tersebut, ilmu itu akan menambahkan lagi rasa kehambaannya kepada Allah, rasa haibah, rasa kegerunannya kepada Allah, rasa keagungannya kepada Allah. Ilmu itu akan menjadikan dirinya terlalu hina di sisi Allah. Ilmu itu akan menjadikan ibadahnya semakin dekat dengan Allah. Akhirnya dia merasai kemanisan ibadah tersebut. Begitu juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Antara perkara yang perlu kita mengambil berat dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah, ialah kita mesti selalu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, membersihkan rohani kita. Kerana selepas kita mempelajari syariat itu, maka ia tak lengkap. Tanpa kita mempelajari akhlak ataupun kita panggil tasawuf. Jadi akidah syariat, tauhid syariat, kita panggil tauhid syariat itu, dan juga tasawuf itu merupakan 3 ilmu yang berangkai, yang saling berkait. Kerana kita bimbang dalam keadaan hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita melakukan ibadah kepada Allah dalam keadaan hati kita ini tak dibersihkan jiwanya. Kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang perlu kita pandang, perlu kita lihat dalam diri kita sebagai persiapan untuk kita menghadapi hari muka nanti. Dan pada malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak lihat tentang matlamat ataupun tujuan hidup kita yang selalu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang biasa kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu malaikat untuk beribadah kepadaku. Dan yang ini saya ulas pada siri kuliah bulan lepas. Kita telah ulang balik bahawa ibadah itu ada ibadah asas, ada ibadah sunat, dan juga ada ibadah umum. Dan semua apa yang kita buat ini, Nabi ajar pada kita bahawa ia merupakan ibadah. Bukan sahaja solat itu ibadah, yang merupakan ibadah khusus, ibadah asas, puasa, zakat, haji, yang dalam rukun Islam itu, tetapi segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini juga merupakan ibadah. Dan Nabi SAW menunjukkan satu persatu, daripada kita buka mata, bangun daripada tidur, sehinggalah kita tidur kembali. Nabi tunjuk, dan para sahabat ikut mencontohi apa yang Nabi buat. Apatah lagi kita hari ini sebagai umat Nabi SAW, maka Nabi lah ikutan kita, suri tauladan kehidupan kita. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ibadah ini ada 6 syarat. Ada 6 syarat yang
ulama tetapkan, ulama gariskan bagaimana Allah menerima ibadah kita. Yang pertama, niat melakukannya adalah baik, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kita buat itu sah di sisi syariat, sah di sisi Islam, mengikut hukum hakam. Yang ketiga, tak cukup tu lagi, ikhlas, sah di sisi syariat. Yang ketiga, pelaksanaannya kena betul. Yang keempat, hendaklah ibadah itu dilakukan secara itqan, secara optimum. Yang kelima, apa yang kita buat dalam kehidupan kita ini merupakan ibadah, tetapi janganlah kita meninggalkan ibadah asas kita, sembahyang kita yang wajib, puasa kita, bila bulan puasa kita berpuasa, begitu juga dengan haji kita, dan yang keenam, mestilah natijahnya, pengakhirannya adalah baik. Kita lihat secara umum, secara ringkas, apa yang diperincikan oleh ulama ini, niat yang baik. Niat yang baik ini maknanya dalam kehidupan kita seharian ni, kita mesti selalu bertanya kepada diri kita, apakah niat kita buat begitu dan buat begini. Sebagai contoh, kita bekerja, apakah niat kita bekerja hari ini? Maka pastikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, niat kita itu adalah niat yang baik. Awal lagi, pastikan niat kita itu adalah niat yang baik. Kita bekerja sebagai contoh untuk mencari rezeki yang halal, membela nasib keluarga, berbakti kepada masyarakat dan sebagainya. Ini yang dikatakan niat yang baik. Namun begitu tuan-tuan, jika setakat itu saja tahap niat kita, apakah bezanya kita dengan orang yang bukan Islam? Ini kita kena pergi lebih mendalam lagi. Niat kita baik dah, nak bantu orang, nak bantu masyarakat. Apa beza kita dengan orang yang bukan Islam? Orang yang bukan Islam pun dia bekerja, tuan-puan, mencari rezeki, mendapat rezeki, membantu keluarga dan membela masyarakat. Maka di sinilah ulama mengatakan niat orang Islam bekerja itu mestilah lebih baik daripada itu lagi, daripada orang yang bukan Islam itu lagi. Bagaimana caranya? Hendaklah niat itu dikaitkan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena katakan pada diri kita, aku bekerja untuk mendapat rezeki yang halal kerana Allah, kerana Allah menuntutku mencari rezeki yang halal. Begitu. Aku bekerja untuk membela keluarga, kerana itu diwajibkan ke atasku sebagai ketua keluarga. Aku bekerja untuk berkhidmat kepada masyarakat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itulah bila mana kita berniat seperti gini, barulah kita menepati syarat-syarat kita beramal, bekerja ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bercakap tentang ikhlas ni, tuan-puan yang dirahmati Allah, selalunya ikhlas ni dikaitkan dengan solat. Kita belajar solat mesti ikhlas, puasa mesti ikhlas, zakat mesti ikhlas, haji mesti ikhlas. Haji, sebab itu orang yang nak pergi haji, pergi umrah ni, apa lafaz yang dia baca, ucapan yang dia baca bila mana berniat ihram umrah ataupun haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hamba-Mu menyahut seruamu ya Allah. Maksud dia, maksudnya Allah menyuruh dia lama dah, tapi hari ini baru dia menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan talbiyah ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata
apa persiapan dia mengerjakan ibadah haji ataupun umrah ini dalam keadaan dia memakai pakaian yang haram contohnya. Sumber dia punya perjalanan dia daripada yang haram. Duit yang haram, maka Allah akan menyahut la labbaik. Suaramu tidak disambut. Itu maknanya hatta haji sekalipun, umrah sekalipun, kalaulah seseorang itu pergi menunaikan dalam keadaan bukan dari sumber yang halal, maka Allah tidak menerima amalan haji ini, amalan umrah ini. Dan satu peristiwa berlaku di Mekah ketika dulu seorang wali Allah duduk di Mekah. Setiap musim haji pasti dia akan mengerjakan haji. Sampailah kali ke-7 dia mengerjakan haji, dan setiap kali dia memakai ihram, kemudian dia bertalbiyah labbaik Allah, dia sebut je labbaik, maka dia mendengar satu suara la labbaik. Suaramu itu tidak diterima. Ketika itu, tuan-puan yang dirahmati Allah, ada seorang anak muda, ni haji yang ke-7 bagi diri dia, dengar la labbaik tu, suaramu tidak diterima. Maka kata anak muda tu, kita tahu ni wali Allah. Wahai pak cik, kenapa dengan pak cik ni? Dia pun terkejut. Saya pun mendengar bahawa talbiyah pak cik ni Allah tidak terima, la labbaik. Maka pak cik ni terduduk. Wali Allah ni terduduk sambil menangis. Ya Allah, terlalu banyak dosaku ya Allah. Terlalu banyak dosaku yang menyebabkan engkau tidak menerima amalan hajiku ini ya Allah. Tapi aku yakin dan percaya kemaafanmu, keampunanmu sangat luas. Sangat luas. Aku memohon keampunanmu ya Allah, ampunkanlah segala dosaku. Maka dia pun gagahkan diri dia, dia bangun, dia pakai semula pakaian ihram, dia pun labbaik Allah, dia bertalbiyah kan selepas dia berniat. Maka tiba-tiba suara tadi pun satu suara dia dengar, labbaik, seruanmu telah kuterima. Dan anak muda pun dengar suara yang sama, seruanmu telah kuterima. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sekali Allah melihat kita, Allah melihat keikhlasan kita. Sebab itulah kalau puasa, solat, zakat, haji ni, biasa ulama kita, ustaz-ustaz kita tekan kena ikhlas. Tapi jarang ikhlas kita ni dikaitkan dengan kerja ataupun profession kita. Betul tak? Nak goreng macam kita lah, macam isteri kita, pasangan kita, nak anak kena ikhlas. Ada tak kita cakap? Jarang. Naik basikal tu kena ikhlas, naik motosikal tu kena ikhlas. Tak ada, jarang. Kalau ada pun disebut sepintas lalu. Kita perlu ikhlas semasa bekerja tu je. Jadi bagaimana kita dah ikhlas dalam bekerja? Ini sebenarnya persoalan yang penting, kerana apabila kerja dianggap ibadah, maka intipati atau teras ibadah itu mestilah sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ikhlas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia merupakan nilai teras yang membuahkan nilai-nilai yang lain. Nilai teras, jujur, amanah, pemaaf, toleransi, berhemah, sopan santun, pemurah. Dan ikhlas ini melahirkan nilai integriti, produktiviti, kualiti dan sebagainya, yang kita sebut sebagai nilai-nilai murni tu dalam pekerjaan kita. Dan orang yang tidak ikhlaslah yang menjadi punca timbulnya gejala negatif, rasuah, tak cekap, sama lewa dalam bekerja dan sebagainya. Sebab itulah ikhlas ini pemantau dalaman yang menjamin seseorang itu berlaku telus, lurus dan benar sebelum, semasa dan selepas sesuatu pekerjaan dilakukan.
Nampak? Itu tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kita ni buatlah macam-macam. Motivasi lah, bengkel tu, bengkel ni lah, tapi tak lagi memupuk sifat keikhlasan dalam hati kita, maka payah untuk kita istiqamah dalam melakukan nilai-nilai murni, sifat-sifat mulia, mahmudah itu. Dan kalau ada orang tanya, apa maksud ikhlas dalam bekerja? Tuan-tuan, apa maksud ikhlas dalam bekerja? Sebab secara mudah ni kita kena faham bahawa kebersihan hati ini yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita melakukan satu pekerjaan, maka kita tak akan mendapat redha Allah. Mungkin ada juga orang yang bertanya kepada kita, bolehkah seseorang yang ikhlas itu menuntut gaji daripada kerjanya? Ada pula. Bahkan ada orang lebih berani mengatakan bahawa kalau benar-benar ikhlas, janganlah menuntut sebarang ganjaran daripada pekerjaan kita. Jangan tuntut kalau betul-betul ikhlas. Tak pula. Ada pula jadi macam ini. Jadi bila kita lihat, kita dengar orang bertanya begitu, dia sebenarnya menjurus kepada satu persoalan. Apa dia? Persoalan ini tak boleh dijawab tanpa kembali merujuk pada soal teras dan asas dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ini terdapat dua persoalan, tujuan hidup, yang keduanya keperluan hidup kita. Nampak? Dia berkait dengan itu. Apakah tujuan hidup kita, dan yang kedua apakah keperluan hidup kita. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ringkaskan dalam siri kuliah pada malam ini. Kita tahu bahawa ikhlas ini adalah ibu kepada sifat mahmudah. Sifat mahmudah. Kenapa? Kerana dengan ikhlas ni, bila mana dia berada di hati kita, maka mudahlah terbentuk sifat-sifat mahmudah yang lain seperti pemurah, pemaaf, berani dan sebagainya. Orang yang benar-benar ikhlas, kata ulama, dia akan merasakan harta yang ada pada dirinya adalah kepunyaan Allah. Dia sekadar pemegang amanah saja. Walaupun duit dia bekerja dapat duit setiap bulan, dia merasakan duit itu milik Allah sebagai pemegang amanah saja. Maka orang yang begini mudah untuk dia membelanjakannya ke jalan Allah. Maka dia akan menjadi seorang insan yang pemurah. Nampak tak? Bagaimana sifat ikhlas itu mendidik jiwa kita. Orang yang ikhlas ini, kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, sangat mengharap keampunan Allah. Sebab itu dia sangat inginkan keampunan Allah, maka dia akan mudah pula untuk memaafkan kesalahan manusia yang lain. Nampak? Allah sebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapar maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini bagus untuk kita hafal. Kita baca dalam solat kita, surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Allah cerita keadaan hamba-hambanya yang memiliki sifat ikhlas, diberi keampunannya. Bahkan mereka ini di kalangan orang-orang yang suka menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya ketika mana susah dan juga senang, dan dia suka untuk memaafkan kesalahan orang lain dan menahan perasaan amarahnya. Itu ikhlas.
Orang yang ikhlas ini, kata ulama lagi, sangat bebas daripada penghambaan sesama manusia. Nampak? Lebih mendalam lagi. Kerana apa? Ikhlas ini kita tahu dia sinonim dengan bebas, kerana seseorang yang ikhlas bebas daripada syirik, iaitu menyekutukan Allah, syirik besar, dan juga syirik kecil, iaitu riak dalam amalan. Nampak? Ikhlas ni. Tahu ni Ustaz Daud Cik Engah dia tegur segelintir yang pergi buat umrah, sambil umrah dia berselfie, sambil tawaf dia berselfie. Walaupun hukumnya makruh, tetapi dia juga boleh membatalkan tawaf itu sekiranya lari daripada tujuan untuk tawaf. Dan perbuatan tersebut kita bimbang dia boleh menjurus kepada ujub, riak. Ujub dan riak ni Masya Allah tuan-puan, ni yang kita bimbang banyak berlaku kepada jemaah-jemaah yang pergi menunaikan haji dan juga umrah ni. Ada masanya ambil gambar, kemudian up status dalam FB dan sebagainya, dalam Insta dan sebagainya. Kita bimbang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalan yang mulia tersebut. Jadi orang ikhlas ni dia bebas daripada syirik. Maknanya Allah akan menjauhkan diri dia daripada syirik. Dan yang syirik yang kita takutnya tuan-puan, syirik dalam ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat akhir. Kita bimbang syirik dalam ibadah ni, iaitu riak, ujub, bangga diri. Apa sifat yang kedua yang disebut oleh ulama, supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Yang kedua, mestilah kita melakukan sungguh-sungguh, disebut itqan. Dan kita tahu bahawa itqan ini merupakan antara sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu tuntutan, satu pekerjaan. Dan ini diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang daripada kamu yang melakukan sesuatu kerja dengan elok. Jadi bagaimana kita nak capai itqan? Bagaimana? Kalau kita tengok balik dalam ilmu pengurusan, ada hukum yang mengatakan bahawa ni yang pernah kita belajar, Q1 campur Q2 campur A sama dengan C. Apa dia? Maknanya kualiti kerja kita ni, kualiti kerja ini bila kita seiring dengan kuantiti kerja kita, ditambah pula dengan adab ataupun akhlak semasa melakukan kerja itu, maka dia boleh melahirkan yang disebut sebagai kompensasi ataupun pemberian. Ini insya-Allah kita akan jelaskan nanti. Dan ini merupakan KPI kita sebagai seorang mukmin, bila mana kita dapat melakukan satu pekerjaan itu dengan elok, dengan itqan, diiringi dengan keikhlasan kita, komitmen kita, kan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahawa orang yang ikhlas ini sama sahaja orang memujinya atau mengejinya, sama ada di belakang ataupun di hadapan orang, ibadahnya tetap sama. Namun ikhlasnya hakikatnya terlalu tersembunyi, ia termasuk rahsia dan dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kita bercakap soal ikhlas, memang beruntunglah kalau kita memiliki seorang pekerja yang ikhlas, menjadi seorang hamba Allah yang ikhlas. Kerana dengan keikhlasan ini, saya sebut ringkasnya sebagai pengakhiran kuliah malam ini, kita akan diberikan kekuatan, kebijaksanaan dan kesabaran dalam pekerjaan kita. Yang kedua, hasil kerja kita akan berkualiti dan sentiasa productivity. Sebab
sebab target kita bukan nak mengharapkan pujian, tapi ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, akan terhalang daripada melakukan penyelewengan dan kemungkaran. Kerana apa? Kita bukan sekadar dipantau oleh CCTV, punch card, peraturan yang ketat dan sebagainya, tetapi kita merasakan Allah mengawasi diri kita sepanjang kita melakukan pekerjaan tersebut. Yang keempat, hubungan kita akan merasai suatu hubungan yang lebih harmoni sesama rakan sekerja kita. Masing-masing untuk bekerja kerana Allah, tak akan membuka aib, tak akan merosakkan hubungan tersebut. Yang kelima, taat atasan dan menghormati orang bawahan. Dan yang keenam, yakin dan berani menyatakan pandangan dan pendirian. Ini keenam-enam perkara ni, bila mana adanya sifat ikhlas dalam diri seorang hamba, maka Allah akan berikan rasa ini, semangat ini untuk menjadikan pekerjaan itu hasilnya baik, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tazkirah ringkas kita kuliah maghrib ini dapat kita ambil pengajaran dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita tentang bagaimana kita nak menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keikhlasan ini dapat kita sentiasa perbaharui. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita tak ada daya untuk bersifat ikhlas melainkan dengan izin Allah. Maka hendaklah kita banyak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pertolongannya kita akan menjadi seorang hamba-Nya yang mukhlisin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ini ya Allah. Terimalah amal kami ini ya Allah. Panjangkan usia kami ini ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang soleh, yang beriman dan bertakwa di sisimu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi.